Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah casing terbaru dari Sub, iaitu Sub Mushroom D. Based on pengalaman saya review casing dari Sub ni, saya boleh simpulkan kepada anda yang company ni keluarkan casing-casing yang bersaiz kecil. Tapi menarik tentang casing-casing mereka ni, walaupun saiz dia compact, kecil, tapi kita boleh guna dengan motherboard yang bersaiz besar. Ada casing yang kita boleh masukkan all-in-one liquid cooler sampai 360. Ada casing macam Mushroom D ni, kita boleh guna grafik card 3 kipas yang panjang tu, boleh sumbat masuk ke dalam ni. Apa-apa pun saya nak tengok apa lagi possibility yang mampu kita buat dengan Mushroom D yang ada dekat depan saya ni. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, nak buka casing dari Sub ni simple sahaja. Mekanisme kesemua casing dia sama, dia just clip sahaja. Kita cungkil dan kita boleh buka keempat-empat side panel yang ada dekat casing ni. Untuk pasang hardware ke dalam casing ni, memang nak tak nak kita kena buka keempat-empat panel, baru kerja pemasangan tu jadi mudah lah. Ini sebenarnya tidak terhad kepada casing Sub sahaja. Mana-mana casing bersaiz ITX, as long as kita boleh buka part dia, kita boleh buka frame dia, dan anda buka lah. Benda ni bagi memudahkan proses pemasangan tu sendiri. Okey, kalau kita tengok di bahagian kiri dia ada bracket untuk kita letak all-in-one liquid cooler. Kemudian di bahagian bawah ni kita boleh dekat sini adalah untuk graphic card dia, dan ini untuk motherboard I/O shield. Ada power supply dah ada dekat sini, ada connector dia. Lepas tu di bahagian atas hadapan ini adalah untuk power supply kita nanti. Seterusnya di bahagian hadapan dia ada input output connection. Untuk Sub Mushroom D ni dia dah datang dengan 2 port USB A 3.0 and 1 port USB C. Dia punya power button dia ada di bahagian belakang dia ni guys. Ini adalah dia punya power button. Okey, step pertama apa yang saya nak buat ialah saya nak cabut frame yang ada dekat bahagian tepi ni supaya saya dapat akses ke dalam. Saya nak pasang motherboard dan saya nak pasang power supply yang ada dekat bahagian hadapan dia. Seterusnya saya akan pasang motherboard, which is untuk video kali ni saya akan guna Biostar B660T Silver, dan untuk prosesor saya guna Intel Core i7 12700K. Untuk motherboard ni dia sedikit leceh disebabkan I/O shield tak datang sekali. So kita kena pasang dia punya I/O shield secara manual dekat belakang ni. Okey kawan-kawan, saya dah siap pasang motherboard ke Mushroom D. The next step ialah saya nak pasang power supply. Untuk projek kali ni, saya akan guna FSP Dagger Pro 650W. Ini adalah SFX power supply yang sangat famous atas muka bumi ni, sangat reliable and saya sangat recommend. Menarik tentang Mushroom D dari Sub ni ialah kita boleh pakai kedua-dua saiz power supply. Anda nak pakai ATX boleh, anda nak pakai SFX macam yang saya nak buat ni pun boleh. So cara dia, kita kena cabut dulu kerangka power supply yang ada dekat sini, pasang power supply dekat luar. Bila dah settle baru kita pasang semula dia punya frame ni. Nak cabut kerangka power supply frame ni, kita kena unscrew dari bahagian tepi dia guys. Okey, kita unscrew kedua-dua yang ada dekat sini. Dan dibelah satu lagi. Once kita dah dapat ambil kerangka ni, kita align dengan SFX punya power supply, which is kita akan dapat ruangan kosong di bahagian atas ni dan juga di bahagian tepi. Tak ada masalah, kita just screw di bahagian bawah dua ni dan juga di bahagian kiri dia ni. Okey, bila dah siap pasang power supply ke frame, kita just pasang balik lah. Kita pasang balik ke tempat asal dia.
skru di bahagian tepi seperti mana kita unscrew tadi. Sekarang kita dah pasang power supply dia. Langkah seterusnya kita akan pasang liquid cooler, and sebenarnya dia kena pasang sekali dengan graphic card sebab kita akan guna frame yang ada dekat bahagian hadapan ni. So first kali kita akan pasang dia punya water block ke motherboard ni. Lepas tu kita tak akan screw lagi dia punya frame ataupun radiator yang akan letak dekat tepi ni. Kita kena masukkan dulu kita kena masukkan dulu graphic card. Untuk video kali ni saya akan guna Sapphire RX 6700 XT yang sangat panjang. Saya nak tunjuk kepada anda compatibility yang dimuat dekat compatibility graphic card yang mampu dimasukkan ke dalam Mushroom D ni. Sebelum saya pasang water block ke motherboard ni, ke processor ni, kita pasang dulu mana-mana kabel yang kita boleh pasang untuk memudahkan kerja-kerja kabel management. Macam contoh kabel 8 pin untuk CPU, lepas tu kabel 24 pin untuk motherboard, dan kabel USB 3.0 dan juga kabel USB-C. Sedikit kekecewaan, motherboard yang saya guna untuk projek kali ni tak ada port USB-C, so kita tak boleh hidupkan USB-C yang ada di bahagian hadapan Mushroom D ni. Okey, letak sedikit thermal paste. Okey, thermal paste jangan banyak sangat nanti limpah. Then kita ambil water block. Okey, water block untuk kita ambil water block. Water block untuk projek kali ni macam saya bagi tahu, kita akan pakai Cooler Master Flux PL240 240. Kita akan pasang macam ni. Okey, then kita akan letak dia dekat frame tepi macam ni. So first kali kita pasang dulu water block, kita tak perlu nak ikat dia punya radiator ke frame yang ada dekat bahagian tepi ni, sebab pasang water block, lepas tu kita kena pasang graphic card, kita buat sedikit kabel management untuk dia punya radiator tu kita pasang last kali. Alright, jangan lupa untuk pasang RAM. Untuk motherboard saya ni dia pakai DDR4 dia bukan DDR5, walaupun processor dah pakai soket baru dah 1700, tapi untuk RAM masih lagi DDR4. Tak ada masalah sebab speed RAM untuk DDR4 pun dah sangat-sangat laju guys. Then sebelum kita pasang liquid cooler ni, kita ambil kita punya graphic card. Macam saya bagi tahu kepada anda pada awal video, kita akan pasang Sapphire RX 6700 XT. Tengok dia punya size ni memang ngam-ngam dengan Mushroom D ni. Jadi kalau anda nak guna graphic card yang panjang-panjang dekat casing yang Cinonet ni pun, anda tak perlu risau, memang muat punya. Selesai pasang graphic card, sebelum kita ambil radiator pasang ke tepi ni, anda susunlah kabel ikat yang mana boleh, sumbat dia, and make sure tak kena dekat mana-mana kipas, make sure tak kena dekat mana-mana komponen yang penting lah. After kita dah buat semua kabel management tu, pasang radiator ni ke frame bahagian tepi ni, then you are good to go. Jadi guys, kita dah pasang everything. Basically anda dah tahu yang casing ni walaupun dia punya motherboard tu bersaiz kecil ITX, tapi kita boleh guna power supply yang bersaiz SFX. Kemudian kalau anda nak power supply yang besar, maybe anda nak jimat duit sikit kan, so anda boleh pakai power supply biasa. Dia punya bahagian tepi ni kita boleh pasang radiator 360, but for sure anda kena pandai main dengan susunan dia. Dan di bahagian bawah anda boleh tengok sendiri yang mana untuk Mushroom D ni kita boleh pasang graphic card yang bersaiz besar. Ada 3 kipas 330mm, tak ada masalah punyalah. Saya akan tutup semua benda ni dan saya akan test. Saya nak tahu dia punya performance dari segi airflow tu macam mana. Dan yep,
saya akan buat kesimpulan saya sendiri. Jadi inilah hasil akhir pemasangan submesh room di sebuah casing yang panjang dia 363mm, lebar dia 247mm dan tinggi 167mm. Berat dia tanpa sebarang benda dekat dalam lebih kurang dalam 3.2 kg. And kalau nak cerita tentang isi padu, dia punya isi padu tu ialah 14.9 liter, something like that lah. Macam saya tunjuk kepada anda ketika pemasangan tadi, walaupun casing ni saiz dia kecil, yang pertama kita boleh guna kedua-dua saiz PSU. Anda nak guna PSU SFX boleh, anda nak guna ATX pun tak ada masalah. Kemudian kita boleh sumbat grafik card yang panjang 330mm macam saya buat tanpa ada sebarang masalah. In term of radiator ataupun liquid cooler, sebenarnya kita boleh buat custom loop dekat casing ni, tapi saya tak pandai, that's why saya just guna all-in-one liquid cooler. Kemudian kita bukan saja boleh pasang dekat tepi seperti yang saya buat, kalau kita nak pasang radiator dekat bahagian bawah dia pun boleh. Basically casing ni memang fokus kepada airflow. Kalau anda nakkan sebuah casing yang kecil tapi boleh pasang banyak gila kipas ataupun buat custom liquid cooler ataupun buat pakai AIO liquid cooler, yes, anda patut beli Meshroom D ni. Satu benda yang tentang dia punya performance, saya dah test dengan Intel Core i7 12700K, kemudian dengan Cooler Master PL240, dan saya dapat idle temperature, walaupun benda ni berkait juga dengan liquid cooler yang saya guna, just saya nak share dengan anda. Idle temperature saya dapat 20 hingga 27 darjah Celsius macam tu, dan bila saya guna Prime 95 bagi load 100% dekat prosesor, saya dapat kekalkan suhu bawah dari 55 darjah. Sangat awesome guys. Macam saya beritahu, dia ada kaitan juga dengan liquid cooler yang saya guna, but kalau kita tengok secara general, dia memberi kesan serba sedikit lah, dia memberi kesan kepada performance casing ni. Apa-apa pun itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.